Okay, Assalamualaikum dan selamat pagi semua. Tim kami akan present untuk tajuk isu berkaitan dengan etika penggunaan media sosial ni. Okay. First thing first, apa itu media sosial? Okay. Media sosial ni adalah merupakan salah satu medium komunikasi alah baru. Okay. Kenapa kita katakan dia adalah medium komunikasi alah baru? Sebabnya dia sama je lebih kurang dengan media-media komunikasi yang lain sebelum ni, macam ada telefon, kita ada email kan. So fungsinya pun adalah sama, iaitu untuk berhubung antara satu pihak dengan pihak yang lain, dan juga untuk fungsi lainnya adalah untuk menyampaikan maklumat. Okey. Jadi untuk presentation ni kita akan bincangkan tentang etika penggunaan media sosial ni, khususnya di Malaysia, serta undang-undang yang ada kat Malaysia ni yang berkaitan dengan media sosial ni. Okey. Isu yang pertama berkaitan dengan media sosial ni adalah isu berkaitan dengan penyebaran maklumat palsu. Okey, contohnya isu penyebaran maklumat palsu ni, kalau kita boleh tengok sekarang ni musim-musim COVID ni, ada pihak yang tak bertanggungjawab buat posting pasal vaksin lah, contoh okey, contoh dia buat penyebaran maklumat palsu pasal vaksin, yang mana vaksin ni ada mengandungi chip daripada Israel lah dan sebagainya kan. Jadi even kerajaan sendiri pun dasarkan maklumat tersebut adalah palsu, dan tak ada pun chip-chip dan apa semua ni dalam vaksin tu. Jadi tindakan penyebaran ni satu tindakan yang tak beretika sebenarnya. Sebabnya kita bayangkan kalau makcik-makcik ataupun pakcik-pakcik yang kat kampung tu, yang mana baru belajar guna Facebook contohnya, Facebook ataupun WhatsApp, dia dapat posting ataupun penyebaran pasal maklumat pasal vaksin ni, which is yang palsu tadilah. Jadi dia tengok, alamak, ini vaksin ni ada ni lah, ada apa nama, ada chip lah, ada itulah pada Israel lah, Dajjal apa semua kan dan sebagainya kan. Jadi buatkan diorang jadi takut. Jadi takut untuk ambil vaksin tu. Sedangkan kerajaan ambil langkah untuk buat vaksin ni bagi mengatasi penularan wabak COVID-19 ni. Jadi kalau diorang tak nak ambil vaksin ni, sampai bila kita nak bendung kan wabak ni. Okey, jadi isu yang kedua adalah isu berkaitan dengan bully cyber. Bully cyber ni kalau kita boleh tengok, senang kalau kita nak nampak dalam ni lah, antara selebriti. Which is yang diorang gunakan, macam even dulu ada kot Jana Nick tak silap, dia pasal artis international yang dia katakan tentang rupa fizikal artis di luar negara. Okay, so itu adalah salah satu contoh untuk bully cyber, which is dia buat satu tindakan yang boleh memalukan pihak lain melalui media sosial lah. Okay, jadi even dalam Islam sendiri pun, perbuatan-perbuatan bully cyber ni, contohnya macam kita nak kata-kata buruk pasal sifat fizikal orang lain, ditegah dalam Islam. Okey, ibaratnya macam kalau kita kita kutuk sifat ataupun rupa bentuk seseorang tu, samalah macam kita mengutuk kejadian ciptaan Allah. Okey, jadi yang isu yang ketiga yang akan dibincangkan adalah berkaitan dengan penipuan di media sosial. Okay, penipuan ni ada banyak jenis penipuan. Salah satunya, kita ambil dua salah satunya adalah penipuan yang nyata, yang which is yang kita jual beli secara online kan. So dalam Facebook contohnya, kita ada marketplace, tempat yang kita iklankan barang apa semua kan. Jadi si penipu ni dia iklankan barang, konon nak jual lah barang ni barang tu kan. Bila pembeli tengok, yang mangsa ni tengok, alamak murahnya, belilah, dah bank in, macam biasa lah, scammer, senyap lah. Okay, itu salah satu bentuk penipuan yang nyata. Penipuan yang selain daripada tu, antaranya penipuan yang nyata tapi secara tak sedar. Macam mana tu? Okay, dia macam ni. Pernah dengar pasal love scam? Love scam ni yang banyak dibuat oleh warga-warga Nigeria. Jadi, contohnya macam dia luah perasaan, dia hidupkan suasana cinta, kasih sayang pada mangsa dia. Dan kemudian bila mangsa tu dah terpedaya, dah mula jatuh cinta, dah mula sayang, dah mula percaya, dan dia start pula dia punya modus operandi. Yang mana dia akan start pinjam duit, lepas tu kata perlukan duit untuk, apa nama? Sekejap, kata. Perlukan duit untuk pembedahan makcik dia lah, ayah dia ke ibu dia tipu lah. Jadi bila mangsa ni dah bagi duit, tutup senyap member tu kan. Member ni dah sayang, korang sayang lah, tak nak nak tolong lah kekasih imajinasi dia tu kan, kekasih palsu dia tu. Tapi bila niat tu baik, kemudian yang penipu ni pun akan ambil kesempatan. Okay, itu salah satu contoh bentuk penipuan lah. Yang seterusnya, isu yang sering berlaku di media sosial adalah isu fitnah. Yang ni pun kita boleh tengok
Macam sekarang ni, isu yang paling hangat kalau you guys follow pasal Caprice dengan EBITU. Okay? Jadi saya pun tak menyokong mana-mana pihak, tapi saya secara peribadinya, kalau Caprice ni dia buat tuduhan-tuduhan yang macam dia katakan sebelum ni, merupakan tuduhan yang memang tak ada bukti ataupun dia just suka-suka dia nak cakap, so itu adalah tuduhan yang berat untuk EBITU. Sebabnya tuduhan-tuduhan ni dia boleh jatuhkan fitnah, dan juga boleh jatuhkan image dan juga reputasi EBITU, yang mana kita tahu EBITU ni seorang yang baik, kan. Jadi kita tak tahu, kita pun tak tahu apa cerita sebenarnya. Jadi kita tunggulah sehingga kebenaran diketahui kelak. Tapi dalam tempoh tu, kalau betul terbukti yang EBITU ni tak bersalah dan tak buat apa yang si Caprice ni cakap, jadi EBITU boleh ambil tindakan undang-undang ke atas Caprice. Okay? Seterusnya kita akan bincangkan tentang undang-undang undang-undang komunikasi yang berkait rapat dengan isu media sosial ni. Okay, yang pertama adalah Akta Komunikasi dan Multimedia. Dalam Akta Komunikasi Multimedia 1998 ni, ada dua seksyen yang sering dikaitkan, iaitu seksyen 211 dan juga seksyen 233. Which is, dalam seksyen ni diterangkan untuk sesiapa yang tak ada orang yang boleh mengedarkan ataupun mengeluarkan satu kandungan komunikasi yang bersifat jelik, mengugut, mengancam, memburukkan dan sebagainya. Jadi seksyen ni dan akta ni sesuai digunakan untuk isu-isu macam yang penyebaran maklumat palsu tadi, budi cyber dan juga fitnah. Okay, yang akta yang kedua adalah Akta Perlindungan Data Peribadi. Akta Perlindungan Pengguna 1999. So dalam akta ni ada seksyen 16A, which is seksyen 16A Akta Perlindungan Pengguna ni ditekankan untuk jual belilah, dan akta ni sangat sesuai untuk yang isu-isu yang scam tadi tu, yang mana beli barang dah bayar in hilang kan. So sesuai lah akta ni. Akta yang ketiga adalah Akta Fitnah. Jadi akta ni macam kita tahulah fitnah tadi, yang anything content yang boleh menjatuhkan reputasi dan juga menjatuhkan image pihak yang lain. Jadi akta ni unik dia tak macam Akta Komunikasi Multimedia dengan Akta Perlindungan Pengguna tadi. Dia tak ada spesifik hukuman untuk kesalahan-kesalahan yang dilakukan di bawah Akta Fitnah ni. Jadi ia bergantung kepada court punya decision untuk tentukan berapa jumlah ganti rugi yang boleh bayar. Sebab tu kalau kita dengar, bila ada kes sama-sama fitnah ni, dia akan gunakan terma, aku nak saman dia ni, sama fitnah dia ni berapa juta kan. Sebab dia sendiri nak menuntut jumlah-jumlah tu. Jadi mahkamah takkan simply approve pun jumlah tuntutan tu. Jadi dia akan pertimbangkan berapa amount yang munasabah yang perlu dibayar oleh pesalah. Okay, seterusnya, idea penambahbaikan untuk membendung isu-isu etika penggunaan media sosial ni. Yang pertama adalah penggubalan akta. Which is penggubalan akta ni oleh pihak yang berautoriti lah, iaitu pihak kerajaan. Okey, bagi kami ada few akta yang macam sebelum ni dimasukkan perlu dikekalkan semula. Contohnya macam kita bicarakan tadi, ISA, lepas tu ada akta anti berita tidak benar. So ada pihak yang menuntut untuk akta-akta ni dimasukkan. Bagi kami, akta ni tak perlu dimasukkan pun. Apa alasan yang dia bagi tu pun semuanya tak munasabah. Bagi kami tu semuanya kepentingan peribadi je. Kan? Contohnya macam kalau kita ni kalau kita tak buat salah, kita gunakan media sosial tu dengan beretika, buat apa kita nak takut dengan akta ni? Betul tak? Kan? Beranikan yang benar lah. Tak salah, apa nak takut? Betul. Jadi akta-akta ni perlu dikekalkan sebabnya dia sangat-sangat efisien. Dan sekiranya akta-akta ni dikembalikan, kami menuntut untuk penguatkuasaannya lebih tegas, which is tak ada kompromi. Tak kisahlah you siapa pun, you politician ke, you menteri ke, whatever you are lah. Kan? So dia akan tetap boleh disabit dengan akta-akta yang kita nak dikembalikan ni. So idea yang kedua adalah peranan NGO. Kita tak boleh nak harapkan kerajaan je. Okay? Badan-badan NGO contohnya macam persatuan ataupun company-company swasta boleh mainkan peranan yang boleh mendidik. Contohnya kita ambil contoh macam company swasta lah. Dia mendidik staff dia dengan mengeluarkan satu etika ataupun garis panduan etika penggunaan media sosial. Which is yang okay, kalau you sebagai kami punya staff, kalau you ada buat posting berkaitan politik, you akan dikenakan tindakan tata tertib. So benda-benda macam ni boleh membendung sebenarnya isu-isu ni daripada terus berlaku. Okay, even sebelum ni masa Datuk Seri Najib jadi PM, dia ada keluarkan satu garis panduan penggunaan media sosial untuk penjawat awam.
KKM pun dah ada juga. Okay? Dan even company-company swasta pun dah ada yang amalkan untuk keluarkan etika. Jadi semuanya kena mainkan peranan. Yang ketiga, idea penambahbaikan yang seterusnya adalah yang ni berat sikit. Okay? Kita mencadangkan untuk kerajaan apa nama, dia perlu menjadi satu entiti yang mengawal sedia penggunaan media sosial ni. Okay? Sebagai contoh, kalau kita nak daftar akaun media sosial ni, kita kena letakkan maklumat-maklumat yang betul. Maknanya nombor IC, salinan IC contohnya. Okay? Jadi kenapa kita katakan idea ni berat untuk dilaksanakan? Sebabnya bila melibatkan data peribadi ni, kita dah terikat dengan Akta Perlindungan Data Peribadi. Okay? Which is yang ada beberapa prinsip lah dalam Akta Perlindungan Data Peribadi tu. So, again, government kena come out dengan disclaimer, contohnya katakan yang maklumat-maklumat peribadi user tu semua takkan disebarkan, hanya untuk penggunaan pihak-pihak yang berautoriti ni saja. Okay? Tapi bagus juga pakai IC ni, which is kita tak boleh nak simply create fake account, kan? Sebab sekarang ni kan kita tengok yang banyak buat benda-benda tak sihat ni yang guna fake account. Betul tak? Okay? So, kesimpulannya sebenarnya benda ni kita boleh cegah. Dia bukannya satu benda yang kita dah nothing much we can do, kan. Sebenarnya masih boleh tegak. Contohnya benda ni pun dah jadi macam kita punya norma kehidupan. Macam bangun tidur pun kita tengok Facebook, Instagram, Twitter sebagainya, kan. Jadi daripada peringkat awal, seawal usia kanak-kanak lagi, kita dah didik anak-anak kita, kan, untuk sentiasa berhemah untuk gunakan media sosial ni. Okay? Selain daripada tu, macam contoh macam ada setengah negara tu, bukan China ke Korea Utara, dia orang ban terus daripada penggunaan Facebook ni. Rakyat dia memang terus tak boleh pakai Facebook ni. Maknanya nak access Facebook dekat negara dia pun tak boleh. Okay? So kita tak perlu pun sebenarnya nak sampai ke tahap ekstrim ni macam tu. Tapi kalau melalui kawalan-kawalan yang tertentu, kan, even ada yang suka sangat claim pasal kebebasan bersuara ni, yang termaktub dalam perkara 10 Perlembagaan Negara ni, kita kena come out, government lah, khususnya kena come out dengan macam tindakan-tindakan lain macam garis panduan dan sebagainya. Okay, dia kena perincikan macam apa yang dikatakan hak kebebasan bersuara tu. Okay, bila kata hak kebebasan bersuara tu, ada perkara-perkara yang you all tak boleh nak sentuh. Bebas-bebas juga, tapi ada few, ada limitednya. Okay, ada limitationnya. Sebab kita ni hidup dalam masyarakat majmuk, kan, jadi banyak isu-isu yang kadang boleh jadikan sensitif, contohnya pasal agama, kan, pasal bangsa, lepas tu institusi diraja sendiri pun, kan, kadang-kadang. Jadi sebenarnya benda ni semua boleh dibendung lah. Okey, itu saja daripada kami. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.